jiwa kena kuat, ada kesabaran, ada ketabahan dan mempunyai pemikiran yang amat terbuka sebagai pemimpin. Jadi Anwar telah membuktikan bahawa beliau seorang yang tidak pernah berputus asa. Parti ini pernah tinggal seorang saja ahli parlimen, Wan Azizah, 2013 tak salah saya. Dah lupa tahun dah. Pernah satu kali je pun, satu orang ahli parlimen saja berada di parlimen dalam parti keadilan. Yang lain kalah habis, ramai kalah. Ketika itu ramai mengatakan keadilan akan berkubur seperti mana parti Semangat 46. Kerana Kak Wan seorang dia menang. Ramai yang kata keadilan habislah. Habis hayat parti keadilan. Ketika itu beberapa pimpinan Lokman Adam, Zaid Ma'arif, nama beberapa orang kuat pemuda keadilan waktu itu, mereka keluar parti. Mereka tidak yakin parti ini akan bertahan kerana tinggal Kak Wan seorang. Seorang perempuan saja berada yang menang di Pertuan Pauh ketika itu. Itu pun dalam keadaan majuti yang amat tipis kemenangan Kak Wan. Ramai meramalkan parti itu akan berkubur. Tetapi apakah Anwar berputus asa ketika itu beliau dalam penjara? Dalam tekanan-tekanannya dalam penjara, mendengar pula berita parti mendapat kekalahan yang amat teruk, tinggal satu saudara. Ini kita baru kalah kat Melaka, sedangkan kat parlimen tu ada puluhan lagi ahli parlimen kita masih berada dalam parlimen. Puluhan lagi ahli parlimen masih berada dalam parlimen. Kita hanya kalah PIN Melaka sahaja pun. Kita dah rasa Anwar tak layak, Anwar tak layak, Anwar tak layak. Dah rasa putus asa, dah rasa kecewa. Bayangkan ketika itu Kak Wan mengendalikan parti dalam keadaan dia seorang je menang dalam parlimen. Bagaimana dia nak hadapi keadaan itu? Dia bersendirian dalam parlimen. Suaminya berada dalam penjara. Ramai pimpinan-pimpinan yang diharapkan dalam pemuda keadilan keluar parti waktu itu. Bagaimana perasaan Kak Wan mengendalikan parti ketika itu? Kecuali ada ketabahan, kesabaran, tidak merajuk. Ini penting dalam parti, saudara. Nak jadi pemimpin tidak boleh merajuk. Tidak boleh kita rasakan kita yang baik, kita yang terbaik. Kita hendak pandangan kita diterima. Kalau tak terima, saya tidak bersama dengan parti. Ini bukan pemimpin. Ini bakal diktator. Kalau belum jadi pemimpin pun, kita nak pandangan kita diterima. Bayangkan kalau kita jadi pemimpin. Ini saya nak bagi tahu. Sepatutnya pemimpin tidak ada sikap ini. Walaupun pandangan kamu betul. Tapi kamu tidak boleh paksakan pandangan kamu kepada kepimpinan parti. Kerana kepimpinan parti akan buat keputusan secara bersama. Kalau kamu rasa kepimpinan itu tidak baik, kamu aturkan satu keadaan di mana parti ini boleh dibersihkan. Kalau kamu rasa di keliling Anwar itu semuanya kaki rasuah, semuanya kaki makan duit, semuanya kaki perempuan, kamu tentukan pilihan akan datang. Jangan angkat orang ini menjadi keliling Anwar. Tetapi jangan sampai waktu belum pemilihan lagi, kamu telah cuba memecah belahkan parti dengan berbagai-bagai level dan tuduhan. Sedangkan satu bukti pun kamu tak boleh tunjukkan kepada ahli-ahli tentang kenapa orang ini adalah musuh parti politik. Kenapa orang ini kamu levelkan sebagai orang-orang yang akan menjatuhkan Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu saya katakan sifat Anwar Ibrahim ini, walaupun apa pun yang berlaku pada parti, kesabaran dia, ketabahan dia, istiqamah dia itu menjadikan beliau seorang yang hebat sehingga menjadikan parti ini bukan bertambah teruk, parti ini bertambah kuat dari masa ke semasa, bermula daripada satu ahli parlimen saja waktu itu. Ketika orang tidak yakin dengan parti keadilan, keadilan terus bangkit walaupun hanya dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Wan Azizah. Kerana kesabaran, ketabahan, kekuatan jiwa, dengan doa yang berterusan daripada para penyokong, daripada otak-otak reformasi yang tak pernah rasa penat, lelah, merajuk dalam perjuangan, maka parti ini menjadi kuat. Kalau semua parti kaki merajuk, semua parti kaki kuat merengek minta itu dan ini, maka parti ini tidak akan wujud, saudara. Banyak orang boleh merajuk, banyak yang tak dapat apa mereka tuntut. Kalau nak fikirkan berapa ramai yang akan merajuk dalam parti ini. Ramai yang boleh bertahan dalam parti ini walaupun mereka tidak memerlukan apa-apa pun. Saya amat menghormati dan kita serahkan Al-Fatihah kepada saudara Faris Musa, seorang pengerusi Jingga 13 yang baru meninggalkan kita baru-baru ini. Faris Musa ini seorang betul setia dengan parti. Walaupun satu ketika dia baik dengan Azmin. Biasa dalam parti. Azmin masa itu timbalan presiden. Apa masalah? Siapa nak baik dengan timbalan presiden? Dia dalam parti. Tapi tidak lama dia dengan Azmin. Apabila dia tengok Azmin dah mula lain macam, dia dah lari daripada Azmin. Ini Faris Musa.
Dan dia berada dalam parti, pernah berada dalam jawatan parti, dia pernah berada dalam MPP, pernah menjadi setiausaha pengelola parti. Dan dia sanggup diletakkan di mana-mana kursi dia bertanding. Dia tidak memilih kursi-kursi selamat, saudara. Dia tidak memilih kursi bertanding di Selangor, kursi-kursi yang kita boleh menang. Dia tidak memilih pun bertanding di Pulau Pinang. Ya, seperti orang lain sanggup tinggalkan negeri bertanding tempat selamat. Ya, Faris Musa ni orang Terengganu, letak di Terengganu pun dia boleh bertanding. Dia hantar Faris Musa lawan Najib Razak di Parlimen Pekan. Saudara, bukan tempat calang-calang. Parlimen Pekan di waktu Najib menjadi Perdana Menteri, dia hantar almarhum Faris Musa bertanding lawan Najib. Dia tahu dia akan kalah. Saya turut bantu ketika itu. Dia cakap dengan saya, dia tahu, dia confirm dia akan kalah. Tetapi sekali-sekali saya takkan benarkan. Dia kata, sesekali dia takkan benarkan Najib menang tanpa bertanding. Itu ya. Itu yang Faris Musa sebut. Ya. Dia tahu dia akan kalah. Dan waktu kita jadi kerajaan, apa yang Faris Musa dapat? Dia lantik senator? Tak, dia tak lantik senator. JLC, dia tak dapat JLC. Dia seperti biasa, saudara. Walaupun waktu itu kita jadi kerajaan. Ya. Saya selalu sebut, Parlimen tidak apa salahnya. Dia dilantik sebagai senator. Dia orang berjuang dalam parti lama. Dia zaman reformasi. Dia bukan diangkat sedalam dulang emas dalam parti keadilan. Seperti pimpinan lain yang habis belajar diangkat sebagai dalam dulang emas dalam parti. Faris Musa daripada zaman reformasi. Dia lahir di jalanan juga bersama reformasi. Arahlah di mana bertanding pun, dia pergi bertanding. Dia tidak memilih bertanding di Kuala Lumpur. Dia tidak memilih bertanding di Selangor. Walaupun berada dalam kepimpinan pusat sebagai setiausaha pengelola. Satu jawatan penting dalam parti. Dia pernah pegang, tetapi dia diberi bertanding tempat yang susah, saudara. Di tempat yang tentu kita bunuh diri di situ. Tapi Faris Musa ini orang yang tidak pernah memilih tempat. Hantarlah lubuk mana sekalipun, dia akan pergi kerana itu arahan parti. Dan dia katakan dia tak akan benarkan Najib menang tidak bertanding. Perjuangan dia hanya dapat saksikan kejayaan perjuangan dia hanya 22 bulan. Ya, hasil perjuangan dia. Dia dapat saksikan 22 bulan kita jadi kerajaan. Selepas itu adakah dia mengajuk? Dia tak mengajuk, saudara. Dia tak mengajuk. Boleh saja dia nak ungkit apa yang dia dapat waktu kita jadi kerajaan. Tapi dia tak pernah ungkit. Dia tidak pernah mengajuk. Dan dia terus bekerja walaupun kita dah jatuh. Kebajikan yang dibuat oleh Jingga 13. Yang membawa nama parti. Membawa imej parti. Ya? Tidak boleh kita nafikan. Sampai PNR Melaka. Dia turun dalam pilihan raya negeri Melaka, saudara. Yang terbarunya pun. Sebelum dia meninggalkan kita. Dia turun bekerja di Melaka. Dia bukan hanya bercakap di depan keyboard. Dia bukan hanya bercakap macam saya di live macam ini. Dia turun dalam keadaan kaki dia sebelah tak ada. Dia turun. Tak pernah dia merengek dengan Presiden. Tidak pernah dia menekan Presiden. Kita kalah di Melaka. Tak pernah dia ungkit. Tak pernah dia persalahkan Presiden. Ya. Sebelum kita bertanding, dia juga ada menjadi ketaan. Dia juga memberi pandangan tentang bagaimana strategi harus diberikan Melaka. Ya. Apabila keputusan parti dibuat, dia tidak pernah petikai. Jauh sekali mempersalahkan Presiden. Dia turun, dia bantu di Melaka. Di Sarawak. Sebelum dia meninggal di Sarawak. Saya tak pasti dia tak turun. Saya rasa dia tak turun. Tetapi kalau kita buka Facebook dia, dia berkempen habis-habisan melalui media sosial dalam Facebook dia. Saudara boleh cek, boleh kalau tak tutup akaun dia, boleh cek.
status dia, pilihan raya di Sarawak, bagaimana dia berkempen untuk menangkan parti kita di Sarawak. Akhirnya dia pergi meninggalkan kita. Dapat pension, WB, tak ada. Pension senator, tak ada. Apa yang dia tinggalkan? Siapa kita nak bandingkan dengan Faris Musa? Seorang tokoh yang hebat dalam perjuangan. Saya kenal dia lama. Saya bukan lama dalam politik. Saya bukan orang yang berjalan di zaman era reformasi. Saya bukan otak-otak reformasi. Tapi saya kenal Faris Musa. Lama dia berjuang dalam parti. Sama di Pahang ini. Berapa banyak Felda tempat orang asli. Dia masuk bantu kami di Pahang. Pernah dia ungkit jasa dia. Pernah dia tunjuk sikap merajuk dia. Pernah dia mentikaikan apa saja keputusan Presiden. Ya? Nak mengkritik. Dia juga mengkritik. Dia juga mengkritik parti. Saya boleh tengok banyak kenyataan dia yang juga menegur parti. Tetapi disiplinnya itu amat saya kagumi sehingga dia menutup mata dia yang terakhir. Dia tinggalkan kepada kita satu pengajaran. Bahawa dalam perjuangan ini, kalau kita nakkan sesuatu, jangan berada dalam perjuangan. Jangan berada dalam perjuangan. Kalau kamu orang ikhlas, jawatan, kedudukan itu akan datang kepada kamu. InsyaAllah. Kalau kamu berjuang dengan ikhlas. Tapi kalau kamu masuk dalam perjuangan parti ini, kamu nak pandangan kamu, kritikan kamu, apa yang kamu nak, parti mesti ikut, lebih baik tinggalkan parti ini. Ataupun kamu bertanding jadi ketua dalam parti ini. Jadi sifat itu yang ditunjukkan oleh Faris Musa itu tidak berputus asa, tidak merajuk. Ini juga sifat yang ada pada Datuk Seri Ibrahim. Kalau nak merajuk, dia lebih layak mengajuk, saudara. Kenapa? Dia berapa kali dalam UMNO, dia tenang. Satu tapak dia lagi jadi menteri, dia boleh tenang. Dia boleh merajuk, dia boleh tinggalkan politik kalau boleh. Dia boleh senang lenang dengan keluarga dia. Dia bukan orang susah. Ya? Dia pun bukan jutawan, dia bukan milioner. Tapi dia bukan orang fakir miskin, keluarga Anwar ini. Dia boleh hidup sekat nak makan keluarga, dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Bahkan dia tawarkan bekerja di Turki oleh Erdogan, dia tolak. Walaupun jawatan gaji yang lumayan, dia tolak. Sebab bagi dia tak wajar dia mengambil imbuhan yang lumayan di negara orang dengan meninggalkan orang reformasi yang selama ini sampai ada yang mati memperjuangkan beliau dalam reformasi. Dan beliau bersama kita sampai hari ini. Ya. Orang khianat dia dalam parti. Ya, dia tak merajuk. Dalam parti sendiri, orang khianat dia, timbalan dia, khianat dia tak merajuk. Ya, tak pada putus asa. Dalam Pakatan Harapan, ya, Mahathir, khianat dia, mungkin janji dengan dia tak merajuk. Bahkan dalam mesyuarat Majlis Pakatan Harapan, kita semua tahu bagaimana dia dengan lapang dadanya memberikan, ya, membenarkan Mahathir. Tak apalah. Jadilah pada menteri selepas APEC ke sampai bila-bila pun terpulang pada Tun lah. Letaklah tarikh bila Tun nak tak bersara. Lepas tu bagi tahu kami bila Tun nak berhenti. Sekarang ni peganglah jawatan. Sampai ke tahap itu, Datuk Seri Ibrahim korbankan, bukan nak parti keadilan, dalam Pakatan Harapan dia korbankan ini. Bagaimana kita nak katakan dia ada sifat merajuk, putus asa? Tak ada. Bahkan lagi kuat tentangan kepada dia, lagi kuat dia berjuang. Lagi kuat khianat Mahathir kepada kita, kepada parti keadilan, lagi kuat dia akan bertahankan parti ini. Ya. Kalau kita tengok sikap dia pun, dia serangan bukan saja dari parti, serangan daripada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan pun, termasuk adun-adun yang baru ni, adun DAP baru ni. Ya. Dengan sifat tidak ada akhlak, tidak ada moral dan kurang ajarnya, ya, meminta dia meletakkan jawatan Ketua Pemangkang, dia adunnya pun, ya, meletakkan jawatan. Ada pernah kita tengok dia jawab? Dia tak jawab. Dia tak jawab, saudara. Dia tak pernah jawab pun. Ya. Yang terbaru, Mukhris sebut Pakatan Harapan harus meninggalkan Anwar. Tidak relevan lagi Anwar memimpin Pakatan Harapan. Bukan zaman Anwar memimpin Pakatan Harapan. Siapa Mukhris yang nak komen? Dia bukan Pakatan Harapan pun. Parti Perjuang bukan komponen Pakatan Harapan.
Apa hak dia nak menentukan siapa pemimpin Barisan 8? Ini satu perangai anak ikut perangai ayah dia ni. Ya, sesaka ni. Perangai buruk tu dapat kepada anak. Tapi kita pernah dengar Anwar komen. Pernah Anwar jawab apa yang Muri sebut. Dia tak jawab, saudara. Dia tak jawab. Ini Anwar Ibrahim. Ini bapa kita dalam Parti Keadilan. Dia bukan orang yang tidak boleh mendengar kritikan. Kalau kita lihat, sesiapa pun mengkritik. Ya, mungkin saudara dalam Majlis Pimpinan Pusat. Saya tidak berada di situ. Tapi saya ada teman-teman, ada kalahkan saya dalam Majlis Pimpinan Pusat. Sebut dalam Majlis Pimpinan Pusat itu dibenarkan siapa mengkritik. Tetapi jangan kritikan itu kamu hendak paksakan pada dia ikut. Ya, kalau 10 orang mengkritik, 10 orang memberi pandangan. Mana mungkin Anwar nak terima 10 pandangan ini? Ada satu pandangan yang mungkin diambil dan ianya berbeza dengan kita. Maka apakah kita anggap dia diktator kalau menolak pandangan kita? Ya. Jangan sampai kita meletakkan syarat. Saya akan bersama parti kalau parti terima pandangan saya. Saya akan bersama parti kalau parti buang orang ini A, B, C kamu buang, saya akan masuk dalam parti. Apakah ini kita nak jadikan Parti Keadilan ini seperti parti kita? Kita belum jadi pemimpin pun kita nak Anwar dengar cakap kita. Kita belum jadi pemimpin pun kita nak nentukan orang ini mesti buang. Orang ini mesti diambil. Bayangkan kalau kita jadi pemimpin. Apakah kita tidak akan menjadi seorang pemimpin yang diktator? Sedangkan sebelum jadi pemimpin pun kita dah mula tunjuk bunga-bunga kita. Ya. Kononnya adalah satu prinsip. Satu lagi peribadi kepada Anwar yang boleh kita kongsikan ya, bersama dengan teman-teman adalah dia menghormati peranan dan tanggungjawab orang lain. Ya, sebab tu kita di kerajaan, Mahathir sebagai Perdana Menteri, dia mempunyai tanggungjawab melantik menteri-menteri kabinet. Ya. Dan Anwar tidak pernah mengganggu tugas-tugas Mahathir. Kerana itu adalah peranan dan tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri, hak dia untuk melantik. Walaupun dia tak suka, mungkin dia tahu ya, banyak calon-calon yang dicalonkan oleh keadilan yang tidak diambil oleh Mahathir. Ya. Tapi itu hak Perdana Menteri, hak mutlak Perdana Menteri untuk menyusun kabinet. Maka Anwar tidak pernah ganggu pun apa tindakan Mahathir. Ini satu sikap disiplin yang Anwar tunjukkan. Ya. Walaupun dia berbeza pendapat dengan Mahathir, tetapi hak dia sebagai Perdana Menteri, yang kita semua ni dah setuju, dia jadi Perdana Menteri, maka kena hormat hak dia. Ya. Kalau kita hormat hak dia, maka Anwar mengharapkan agar orang lain juga menghormati hak dia sebagai Presiden. Ya, itu yang dia nak tunjukkan kepada kita. Tapi malangnya hak kita pertahankan. Tapi hak Presiden, kita cuba nak minta dia ubah dan mengikut kehendak kita. Ini yang tak betul. Ya, okey. Dan saya rasa itulah di antara yang saya sebut dan saya sharekan kepada anda. 1 jam juga ya. Saya ingatkan, lama juga ni. Kita menguraikan. Sebenarnya banyak ya perkara yang boleh kita kongsikan bersama anda. Sifat kepribadian Anwar Ibrahim ini yang boleh kita jadikan contoh dan juga iktibar. Ya, terutamanya kepada pimpinan-pimpinan supaya bermuhasabah. Ya. Kita tidak mengatakan Anwar betul semuanya, Anwar manusia biasa. Ya. Tetapi itulah kita kena terima hakikat bahawa dalam keadilan memang itulah pemimpin yang kita ada setakat ini, dan kita bersyukur kerana Tuhan menganugerahkan pemimpin seperti ini yang tidak kabur mata dengan apa-apa tawaran jawatan ya, ataupun apa imbuhan. Kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia boleh jadi Perdana Menteri, dia boleh settle dengan UMNO, sokongan UMNO ya, settle kes Najib, settle kes Zahmidi, dia boleh jadi Perdana Menteri. Tapi ini bukan Anwar Ibrahim, saudara. Ya, ini bukan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga bukan seperti Haji Hadi yang sentiasa bersetuju dengan semua orang demi jawatan dan kedudukan. Ya, Anwar Ibrahim adalah orang yang pegang pada prinsip. Kalau dia buat satu perkara itu adalah kerana prinsip, dan kalau dia menentang satu perkara itu juga adalah kerana prinsipnya. Maka sebab itu kita mengatakan dia bukanlah seorang pemimpin yang seperti malaikat yang tidak pernah buat salah dan sebagainya, tetapi itulah pemimpin yang terbaik yang pernah kita ada, dan itulah pemimpin yang terbaik yang pernah menjaga parti ini daripada parti yang dianggap sebagai parti yang akan mati, dan parti ini terus menjadi kuat dan lebih kuat.
Dan kalau kita mengharapkan bahawa parti ini harus terus adalah parti yang kita harapkan berjaya merubah negara ini ke arah lebih baik, maka kita harus bermuhasabah diri dan kurangkan musuh, perbanyakkan kawan dalam parti keadilan ini. Dan kita hendaklah mengenali siapa kawan kita yang sebenar, dan kita juga mengenali musuh kita yang sebenar, dan satu saja pantang larangnya untuk kita menghadapi hari 12 yang akan datang, bahawa pastikan rumah kita ini tidak pernah dijejaki, tidak pernah dijemput, tidak pernah dimasuki, apatah lagi kita jemput orang-orang yang pernah merosakkan rumah kita ini, yang pernah mengkhianati rumah kita ini, yang pernah memberi santau kepada kita dalam rumah ini, yang pernah membakar rumah ini, jangan sesekali kita bawa lagi masuk ke dalam rumah ini. Biarlah kita berada dalam kemah yang kecil, atau asalkan dalam keadaan aman damai, daripada kita berada dalam kemah yang besar tetapi setiap hari kita berbalah, bergaduh dan sebagainya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.